Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para dhif-dhif kehormat, para tetamu dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis iftar perdana IQ Malaysia diteruskan lagi malam ini dengan sesi santai bual bicara yang akan mengupas satu persoalan yang saya kira akan menyentuh setiap insan yang hadir di dalam program pada malam ini, iaitulah sebuah tajuk, sebuah agenda yang sangat panjang dan dipenuhi dengan pelbagai warna-warninya itu. Kerana dakwah, aku tidak akan menyerah kalah. Hadirin hadirat sekalian, dakwah bukanlah satu jalan yang menjanjikan suatu keindahan, bukanlah yang menjanjikan suatu kemewahan, bukanlah yang menjanjikan suatu sanjungan, pangkat, pujaan orang ramai. Tetapi dakwah menjanjikan 1001 mehnah, menjanjikan 1001 dugaan, cubaan, ujian, keperitan dan juga kesusahan. Tetapi mengapa jalan yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan dugaan dan juga ujian ini, ada ramai orang yang memberikan dan menafkahkan dirinya untuk jalan dakwah ini? Pasti ada sesuatu yang kita perlu cari jawapannya. Pasti ada sesuatu rahasia di dalam, di sebalik keperitan dan juga kesakitan itu. InsyaAllah malam ini kita pasti dan kita ambil peluang dan juga manfaat untuk mencari apakah rahsia di sebalik perkara itu. Saya nak mulakan dengan yang berbahagia Dr. Rozami Ramli selaku Presiden IQ Malaysia. Mengapa ramai orang yang memilih jalan dakwah ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Moderator Ustaz Razak, yang berbahagia sahibus samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Tan Sri Datuk Sri Syahidan Kasim yang ada pada hari ini, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah kerana dapat bersama pada malam ini di dalam satu program yang saya kira penuh dengan kontroversi pada awalnya, dan alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Dan saya ingin, sebelum saya terlupa, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan katsira kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada penyumbang-penyumbang untuk IQ, dan insya-Allah mudah-mudahan IQ akan terus jalan terus dan tidak lagi untuk berpatah semangat. Baik, soalan yang mudah daripada Ustaz Razak. Soalannya adalah, kenapa dakwah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita selak lembaran Al-Quran, Al-Quran mempunyai 3 bahagian utama. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua, Al-Quran bercerita tentang hukum hakam. Apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk dilakukan oleh setiap insan di atas muka dunia ini. Dan yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan khabar, yakni cerita-cerita daripada umat-umat yang terdahulu daripada kita.
apabila kita semak dalam khabar-khabar ini, kebanyakan khabar-khabar ini tidak lari daripada kisah dakwah. Sama ada Al-Quran bercerita tentang tokoh dakwah yang bertujuan untuk mengubah masyarakatnya kepada yang lebih baik, ataupun Al-Quran bercerita tentang satu kaum yang kerjanya menghalang dakwah ataupun menghalang kerja baik yang dilakukan oleh mana-mana tokoh dakwah. Itulah Al-Quran yang apabila kita baca, terutamanya di bulan Ramadan, bila kita tadarus Al-Quran, kita tidak lari daripada membicarakan ataupun membaca ayat-ayat ini, iaitu ayat yang berkaitan dengan akidah, ayat yang berkaitan dengan hukum, dan ayat yang bercerita tentang khabar tentang dakwah, khabar tentang tokoh yang telah melaksanakan dakwah dalam hidup mereka, dan kisah tentang kaum yang telah menentang dakwah yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang ada di zaman mereka. Maka kalau kita tanya kepada diri kita, kenapa perlu dakwah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana itulah sejarah manusia hidup. Tidak terasing daripada dakwah, tidak lekang daripada dakwah. Cumanya Allah memberikan kita pilihan. Sama ada kita mahu menjadi orang yang membawa panji dakwah, ataupun orang yang mahu untuk melihat dakwah itu mati. Maka kita buat keputusan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami memberikan setiap jiwa itu ilham, sama ada nak mengikut jalan yang jahat ataupun nak mengikut jalan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak perasan Allah telah memberikan kita satu kurnia yang besar. Ketika mana orang lain memilih dengan pelbagai pilihan yang bermacam-macam. Ada orang pilih nak jadi selebriti yang terkenal dalam bab nyanyian. Ada orang memilih untuk jadi pelakon. Ada orang pilih untuk jadi penyanyi. Ada orang minat dengan motor, sampai pergi mana-mana pun buat konvoi, buat persatuan. Ada yang minat dengan Myvi, buat persatuan Myvi, pencinta Myvi Malaysia, konvoi. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan ialah apabila tuan-tuan, tak salah minat tu, tapi Allah memberikan tuan-tuan dengan minat yang lebih besar daripada itu. Paling tidak minat nak dengar dakwah, paling tidak cinta dan sayang kepada pembawa dakwah. Yang ni yang saya sebut dulu dalam kuliah, ketika mana kita membaca Sahih Bukhari, yang mana Nabi mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda-tanda keimanan itu cinta kepada orang Ansar. Allah menggerakkan jiwa tuan-tuan dan puan-puan, cinta kepada orang yang membawa kepada dakwah, terutamanya golongan Ansar. Itu bukti keimanan, yang mana itu adalah anugerah yang besar. Ketika mana orang memilih untuk menghentam tokoh-tokoh yang membawa gerakan dakwah, tuan-tuan memilih untuk tabayun, memilih untuk sokong, kerana tuan-tuan merasakan dengan adanya NGO dakwah inilah dakwah boleh sampai. Walaupun ada pendakwah-pendakwah yang mula-mula diberi tauliah, tapi akhirnya ditarik semula tauliah tu, kerana tuan-tuan menyangka, tak apa, kita kena sokong kerana dia buat kerja dakwah, dan kita kena bagi mereka ini paling tidak sumbangan, supaya kuliah-kuliah di media sosial ini boleh terus semarak, boleh terus berterusan dengan sumbangan yang kita beri. Ini satu nikmat yang besar yang mungkin tuan-tuan tak perasan, tetapi itulah kurnia yang tuan-tuan kena syukuri. Tuan-tuan kena syukuri. Kerana apa? Kerana kita menghabiskan masa dengan kerja-kerja dakwah, yang mana kerja inilah kerja yang dilakukan oleh golongan-golongan anbiya, yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji golongan anbiya
yang telah mengerjakan ataupun melaksanakan tugas dakwah walaupun mereka terpaksa berdepan dengan ujian dan ancaman. Baik. Kemudian apabila kita melihat luas daripada kerangka yang ada di dalam Al-Quran, kita pergi melihat kepada sirah para sahabat juga telah melakukan kerja dakwah. Golongan yang dipanggil sebagai, yang Nabi sebut dalam hadis, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat aku. Yang Nabi sebut dalam hadis, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cela sahabat aku. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang daripada kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, kamu tidak mampu lagi untuk menandingi pemberian sahabat yang hanya satu tadahan tangan ataupun separuh daripadanya. Bila kita baca sejarah para sahabat, kita baca perjuangan para sahabat, mereka juga melaksanakan dakwah, bahkan tidak lekang dalam kepala mereka satu hari pun selepas mereka masuk ke dalam Islam memikirkan tentang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu kisah yang mana seorang sahabat yang namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ni yang Nabi pernah doa kepada dia, Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ilmu tentang kitab, berikan dia kefakihan dalam agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Nabi wafat, beliau masih belasan tahun. Hanya belasan tahun. Apabila Nabi wafat, beliau kata kepada satu orang daripada lelaki kalangan Ansar, dia berkata, halum falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir. Jom kita pergi bertanya dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka ini pada zaman ini masih ramai. Nabi telah wafat, untuk menjadikan Islam ini berterusan, kata Ibnu Abbas, kita kena tanya sahabat-sahabat Nabi yang tua supaya mereka ini dapat memberikan kita ilmu. Jadi dia pun pergi belajar dengan sahabat-sahabat Nabi yang tua. Maka dia pergi rumah satu orang sahabat yang lebih tua daripada dia. Dia ketuk pintu, dia bagi salam, tapi orang tu tak jawab. Oleh kerana dia minat sangat belajar dan dia takut sahabat ini pergi mengembara dan mungkin bermusafir jauh daripada tempat yang dia duduk, maka dia tidur, ambil selimut, tidur di depan pintu rumah sahabat tu. Sehinggalah apabila sahabat tu keluar, dia tengok Ibnu Abbas tidur depan pintu dia. Dan sahabat tu kejut dia. Sahabat tu kata, "Pasal apa orang tidur sini?" Dia kata, "Aku datang nak belajar. Aku datang nak ambil ilmu." Kata sahabat ni, "Bukankah kau ni boleh hantar mana-mana orang? Kau sahabat Nabi. Suruh mana-mana tabi'in datang jumpa aku. Bagi tahu nak jumpa aku, boleh pergi." Kata Ibnu Abbas, "Tak, aku suka untuk mencari ilmu supaya aku boleh menyebarkannya kepada generasi yang berikutnya." Beginilah sahabat Nabi. Dan bukan hanya itu, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mana zaman pemerintahan dia. Tuan-tuan, zaman pemerintahan Abu Bakar, kalau nak kira kan selesa di Madinah ni, orang faham banyak. Ramai orang faham tentang Islam. Sahabat pun ramai. Tapi ketika mana berlakunya ujian-ujian ataupun musibah besar dalam pemerintahan dia, munculnya Musailimah Al-Kadzab, munculnya golongan yang tak mau bayar zakat, Abu Bakar keluarkan satu dialog yang menunjukkan kesungguhan dia memikirkan tentang agama ni. Kata Abu Bakar, "Ayang qusuddin wa ana hayy." Adakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Beginilah para sahabat yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka memikirkan tentang agama. Setiap masa
untung nasib agama tidak lekang daripada jiwa dan fikiran mereka. Maka sebab itu ada seorang sahabat nama dia Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jarir ni bukan seorang sahabat yang masuk Islam awal, dia masuk Islam lewat. Hampir-hampir dah Nabi nak wafat baru dia masuk Islam. Dia kata apa? Dia kata bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku berbai'ah dengan Nabi, aku berjanji setia dengan Nabi bila aku masuk Islam. Janji setia apa? Yang pertama, aku nak laksanakan salat, aku nak dirikan salat, dan aku nak bayar zakat. Kenapa kena bai'ah? Bila satu orang masuk Islam, tuan-tuan, tak payah bai'ah pun dia kena salat, tak payah bai'ah pun dia kena bayar zakat. Tapi nak bagi tahu, satu orang Muslim bila dia masuk Islam, dia kena bai'ah, dia nak bai'ah dengan Nabi untuk menguatkan semangat dia melaksanakan benda walaupun benda tu memang wajib. Bila dia berbai'ah dengan Nabi untuk melaksanakan salat, dia kena fikir tentang diri dia, kena fikir tentang agama dia, pada diri dia sendiri. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, kena fikir pasal masyarakat pula dengan zakat. Wa nushi likulli muslim, dan aku juga bai'ah kepada Nabi untuk memberikan nasihat kepada setiap orang-orang Islam. Walaupun pada masa itu Nabi masih ada, tapi dia berbai'ah dengan Nabi untuk memberikan nasihat, menyampaikan sebaran dakwah kepada setiap insan yang namanya Muslim, jika mana Muslim itu memerlukan kepada nasihat. Maka sebab itu kalau tanya, kenapa kita perlukan kepada dakwah? Jawapannya adalah kerana dalam dakwah ini terkumpulnya semua kebaikan. Inilah kerja para anbiya, inilah kerja para salafus salih, terutamanya daripada golongan sahabat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Nabi kata, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah, faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan kamu memberikan separuh daripada tamar. Siapa yang tak ada separuh tamar untuk diberi dan untuk disedekahkan, fabikalimatin tayyibah, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik. Tuan-tuan, apakah perkataan yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah? Maka sebab itu, kalau ditanya kepada kita, kenapa kita libatkan diri dalam dakwah? Kerana pada dakwah ini ada terkumpulnya kebaikan yang banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah letakkan kita di jalan dakwah. Ya, mungkin ada di kalangan kita yang fikir, Ustaz, macam mana saya nak buat dakwah? Saya bukan ada ilmu banyak sangat. Saya bukan ada ilmu banyak sangat. Kita katakan, tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikanlah risalah Islam yang kita tahu. Kalau tak mampu nak cakap pun, berilah apa yang kita mampu. Bagi yang ada harta, berikan harta. Bagi ada kepakaran, berikan kepakaran. Bagi yang ada kemampuan dan tenaga, tolong sahabat-sahabat dalam nak menyampaikan risalah dakwah. Masing-masing kena berfikir, bagaimana untuk aku menyumbang untuk agama ini. Maka cukup sekadar itu dulu untuk round yang pertama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kerana dalam dakwah terkumpulnya segala kebaikan. Saya kira itu satu kata kunci yang sangat penting yang kita perlu bawa balik daripada program malam ini. Kerana di dalam dakwah terkumpulnya segala kebaikan. Saya nak mulakan pula dengan tokoh yang sebelah kiri saya, Dr. Maza. Saya nak mulakan dengan satu soalan yang saya kira soalan ini jarang-jarang ditanya. Dan jarang-jarang juga Dr. Maza kupas dalam kuliahnya. Tadi saya membacakan sebuah puisi karangan beliau sendiri, iaitu yang bertajuk Ini Sengsara Warisan. Dan saya menjangkakan ketika beliau menulis dan mengarang puisi ini, pasti ada sesuatu yang bermain di benak fikirannya. Pasti ada sesuatu yang sedang mengusik jiwanya, sehingga mendorong
jari-jarinya itu untuk mengarang bait-bait puisi ini, yang saya kira setiap kalimah, setiap perkataan yang dipilih mempunyai maksud yang sangat mendalam. Saya kalau boleh nak minta Datuk untuk kongsikan dengan kami semua, apakah yang bermain di fikiran yang begitu menusuk kalbu Datuk sehingga boleh sampai mendorong untuk mengarang puisi yang bertajuk Ini Sengsara Warisan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fadil pengurusi Ustaz Abdul Razak, Fadil sahibu fadilah Dr. Uzaimi Ramli, hadirin yang ada, Datuk Seri Syahidan, dif-dif yang lain, hadirin dan hadirat sekalian. Puisi ni lama dah sekarang, tak tahu kata Ustaz Razak nak baca. Puisi ni sekarang tahun 2009, masa kena tangkap Jais. Saya petang tadi ada seorang PU telefon saya. Dia rasa sedih dengan apa yang dibuat kepada dia oleh satu jabatan agama yang tarik tauliah dia, dan istiharkan dia sebagai tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah versi negeri berkenaan lah. Saya kata ke dia sebagai nasihat saya kata dakwah ini ada harga yang kita kena bayar. Bila kita nak berdakwah, nak melalui jalan ini, ia ada satu jalan yang sukar sebenarnya. Kalau kita nak jadi pelawak, terpentas, dia mungkin mudah. Tapi jika kita ingin bercakap benar, ia adalah sesuatu yang sukar. Dan kita akan membayar harganya. Dan saya mengharapkan, saya kata pada dia, ente kena sabar. Kerana Allah Azza wa Jal dengan segala keajaiban dan kebesaran kuasanya telah buat berbagai-bagai perkara yang dianggap mustahil oleh manusia. Kadang-kadang kita dikepung di dalam dakwah, tapi Allah membuka perkara yang kita tidak sangka. Al-Quran ajar kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katalah perkataan yang betul, yang tepat. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan baiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun dosa kamu. Saya tengok ada mihnah sebahagian orang, dan saya sebahagian orang macam-macam kena. Saya ingat tahun 2009 masa puisi ini ditulis, saya ingat semua pihak telah merancang dengan kemas untuk mengepung saya rasa. Tapi dunia ini berjalan, saya pergi ke sana, ke sini, masih lagi boleh bercakap. Tak boleh bercakap di masjid, bercakap dalam YouTube. Kemudian jadi mufti balik. Tak tahu selepas pada ni nak jadi apa, tak tahu lah. Kalau Datuk Seri bagi peluang nak jadi Perdana Menteri. Nawar. Tapi saya nak sebut, saya nak, sebelum tu saya terlupa pengurusi. Bolehkah sembang-sembang ni? Boleh. Taklah nak ceramah, kita sembang. Saya nak terima kasih kepada orang yang hentam majlis malam ni. Dia pulun sungguh. Saya banyak benda orang tuduh.
Tapi saya paling sensitif bila orang tuduh masalah duit. Pasal saya ingat kita, kalau kita nak kaya dengan dakwah ni, kita kaya lama dah. Tapi kita tak kaya dengan dakwah ni. Macam-macam benda yang terpaksa kita buat dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki untuk meneruskan dakwah ni. Tiba-tiba ada orang tuduh kata kita, orang Habang kata saya ada 16 juta tu. Hebat. Tapi saya terima kasih kerana mereka promosi majlis ini menjadikan penuh malam ni, kan. Alhamdulillah, kan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, dia baik pada kamu. Mereka pun derma juga sebenarnya. Sekurang-kurangnya mereka derma pahala kat kita, mudah-mudahan. Semalam saya sebut di Westa. Al-Qadi, orang macam saya sebelum tu, orang macam saya. Tuan-tuan tengok macam pandai lah, duk ceramah kat depan ni kan. Macam baik lah. Tapi kita tahu diri kita. Kita tahu kurangnya amalan kita. Kalau kita, sebab tu saya betul-betul nak habaq sungguh-sungguh lah kadang-kadang tuan-tuan, kawan-kawan sunnah ni senang faham. Orang luar kadang-kadang dia kata kita sombong. Saya bukan tak mau orang cium tangan. Tapi sebab kita tahu diri kita. Kita tahu kita bukan orang yang layak untuk orang lain cium tangan kita. Kita malu kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal yang seperti ini. Tapi bila orang derma pahala di kat kita, kita rasa terima kasih lah. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, apabila dia pergi minum air Zam-Zam, dia niat supaya dia boleh ilmu. Dan dia alim. Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi, alim Maliki Al-Andalusi, orang Andalus. Dia kata, masa aku minum air Zam-Zam, aku niat supaya Allah berikan aku ilmu. Terlupa aku untuk minta supaya Allah rezekikan aku amal. Sehingga aku dapati diriku ini cepat memperoleh ilmu tetapi kurang amalan. Waraknya Abu Bakar Ibn Arabi, tawaduknya dia. Kalau dia kata macam tu, kita lagilah rasa malu dengan amalan. Jadi mudah-mudahan orang yang kurang amalan macam saya ni, yang dah habaq 16 juta apa tu, dia tolong derma kat saya 16 juta untuk tak. Mudah-mudahan di akhirat besok. Tapi ataupun mereka niat nak uji. Cuma bila uji tu dia kena sikit lah. Ahmad bin Mansur Ar-Rumadi, dia meriwayatkan, teringat cerita boleh, bahawasanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, mereka nak menghadiri kuliah hadis Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain adalah alim dalam hadis, alim besar. Yahya bin Ma'in ni, dia suka nak uji ahli-ahli hadis ni. Nak tengok mereka ni punya ingatan dia tu kukuh ke tak. Jadi bila dia nak menguji, dia kata uridu an amtahinur rajul, an amtahinar rajul, aku nak uji Al-Fadl bin Dukain ni. Imam Ahmad kata fala taf'al. Ar-rajul sabit. Jangan buat. Muhammad Al-Fadl ni dia sabit, kukuh, dia tak keliru. Tapi Yahya bin Ma'in dia nak try juga, dia kata tak apa, aku nak uji dah. Dia ambil dalam majlis tu, jadi majlis ramai tapi ada Ahmad bin Mansur, ada Ahmad bin Hanbal, ada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ambil 30 hadis riwayat Al-Fadl bin Dukain, dia campur 10 yang bukan riwayat dia. Nak tengok dia keliru ke tak. Mula-mula dia baca hak 30 tu dia tahu hadis dia, baca yang 10 tu dia terkejut. Lepas tu Yahya bin Ma'in baca lagi. Dia pun macam bagi, dia nampak macam kertas tu kertas dia. Dia pun kecoh dia sikit. Lama-lama dia kata,
ainahu tattasi'an, bulat mata dia. Bukan hadis aku ni. Dia kata, hang, aku tahu hang tak buat. Wa amma hadha, Ahmad bin Hanbal, fa wara'uhu yamna'uhu min dhalik. Adapun Ahmad bin Hanbal, kesalehan dia tak akan menyebabkan dia buat. Walakinahu fa'alahu hadha. Tapi yang buat ni Yahya bin Ma'in. Dia keluar kaki dia tendang. Rebah Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad kata, aku dah beritahu dah, jangan buat kat dia. Yahya bin Ma'in bangun, dalam sebagian riwayat dia cium Al-Fadl bin Dukain. Dia kata, sesungguhnya terajang dia tadi itu lebih aku suka daripada pemusafiran aku. Jadi depa yang try tu macam tu lah, kadang-kadang kena terajang lah kan. Musi. Saya nak balik pada benda yang basic untuk diri saya lah. Kita cerita pasal dakwah. Dakwah ni tajuk. Tapi dakwah tidak akan ada melainkan kena ada orang dakwah. Orang yang menjalankan dakwah, du'a, orang yang menjalankan tugas dakwah. Kita, setiap kita ni, sebelum kita nak cerita perjalanan dakwah, kita cerita perjalanan kita dulu. Apakah perkara yang paling tuan-tuan perlukan dalam hidup tuan-tuan ini? Apa yang perlu? Kalaulah kita ni ada peluang Tuhan nak menerima doa kita pada bulan Ramadan ini, untuk meneruskan perjalanan hidup ni, apakah perkara yang paling kita perlu? Perkara yang paling kita perlu, tuan-tuan, yang tadi imam baca dan kita doa amin tadi. Setelah Allah suruh kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami pohon pertolongan. Pertolongan pertama yang Allah ajak supaya kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tolonglah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tuan-tuan, bila kita duduk mengenang diri kita, tidak ada yang lebih besar dalam hidup ni yang kita perlukan melainkan hidayah Allah kepada kita sendiri supaya kita memperolehi jalan yang lurus. Orang boleh sebut pandai ceramah, pandai kuliah, hafal hadis, hafal matan, tapi Allah lebih tahu tentang apa yang ada dalam sanubari kita. Kita riak, kita sombong, kita nakkan sum'ah, kita nakkan macam-macam. Kita sesat di dalam perasaan kita sendiri, kita sesat di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita nak menemui akhirnya kesesatan dalam diri, betapa ramai orang yang mengetahui kebenaran tidak mengikut kebenaran, kena bertembung dengan nafsunya, bertembung dengan kepentingannya. Maka apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi adalah nabi. Apabila baginda bangun di tengah malam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi doa dengan doa yang semua kita hafal. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Inilah doa yang saban hari kita angkat tangan kepada Allah.
Allahumma ya Rabbal Jibril, ya Allah wahai Tuhan Jibril, wahai Tuhan Mikail yang menghias langit dan bumi, Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka berselisih mengenainya. Tunjukkanlah aku ini kepada kebenaran di atas apa yang mereka selisihkan, kerana hanya Engkau yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita perlukan jalan yang lurus untuk diri kita sendiri. Kita perlukan, tuan-tuan semua ada orang politik di hadapan saya, ada orang meniaga. Apapun cerita hidup kita ini, pengakhiran kita sama sahaja, kita akan mati bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Jalan dalam dunia ini banyak, tapi kita memerlukan bimbingan Tuhan sebelum kita ingin menawar tangan kita kepada orang lain untuk membimbing orang. Apabila kita sedar betapa kita ini memerlukan hidayah Allah, kita sentiasa malu kepada diri kita sendiri dan rasa bimbang terhadap diri kita sendiri jika kita tidak diberi petunjuk oleh Tuhan, kemudian memegang mikrofon ini dan berdiri di hadapan manusia dan mendebit dada, ikutlah saya. Maka dengan itu tuan-tuan, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan saban hari, setiap masa dalam sujud kita, supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ramai orang yang kelihatan hebat di dunia ini, tidak hebat pun dia di akhirat kelak. Dengan itu, ini langkah pertama di dalam dakwah. Binalah diri kita sendiri, koreksilah diri kita sendiri, bersandarlah dan pikirlah. Antaqumu mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kamu berdirilah berdua ataupun bersendirian, kemudian fikirlah. Setelah kita fikir itu, kita perlu langkah yang kedua. Dan insyaAllah saya akan cakap langkah kedua pada soalan kedua nanti. Terima kasih. Itulah langkah yang pertama. Membina diri dan koreksi diri, bermuhasabah terhadap diri sendiri. Dan kita akan tunggu apakah langkah yang kedua di pusingan yang kedua insya-Allah. Saya nak beralih semula kepada Dr. Uzaimi. Jalan dakwah ini saya kira saya sebutkan tadi, dia menjanjikan dugaan, cubaan dan sebagainya. Dia tidak pernah pun menjamin bahawa jalan dakwah ini akan disambut dengan paluan kompang, akan dihiasi dengan bunga-bunga manggar, akan ditepuk dengan bersorak-sorai dan sebagainya. Dan saya menjangkakan mereka-mereka yang hadir malam ini juga pun pernah merasai pelbagai dugaan, cubaan dengan pelbagai jenis. Apa yang saya nak mintakan ialah apakah yang boleh kita lakukan, apakah yang sepatutnya kita lakukan dalam nak menghadapi dugaan itu, dalam nak menghadapi keperitan itu. Apa yang kita boleh lakukan untuk merawat diri kita, untuk terus mencari kekuatan, untuk terus membina kekuatan agar kita terus kekal di dalam dan di atas jalan dakwah ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana saya turun ke medan dakwah secara aktif di live stream, di YouTube, di Facebook juga, tujuan utama kita adalah untuk menyumbangkan sekadar yang kita mampu dari sudut ilmu yang kita tahu, untuk kita memperbetulkan maklumat yang salah yang disebarkan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di negara kita dan serantau.
Tujuan kita adalah supaya kita sama-sama memperbaiki maklumat dan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Itu tujuan asal. Tetapi lama kelamaan kita tidak menyangka tujuan yang menyebabkan kita turun ke medan dakwah ini akhirnya menyebabkan sebahagian daripada tokoh-tokoh dakwah ataupun boleh kita katakan ustaz-ustaz ada yang memusuhi. Maka jangkaan kita meleset daripada awal bila kita sangka supaya kita boleh sama-sama memperbaiki, tetapi akhirnya menjadi kepada medan permusuhan. Saya boleh saja untuk menerima teguran-teguran. Bahkan sebelum ini pun ada juga pandangan yang saya tarik balik bila terbukti salah. Yang terbaru adalah kes Sinar Harian pasal media Syiah apa semua ni salah, maka saya tarik balik. Kerana tujuan kita bukan nak mempromosikan diri, tetapi nak mempromosikan agama Allah Azza wa Jalla. Bila mana terbukti kita bersalah, maka kita betulkan maklumat. Kerana ar-ruju' ila al-haq khairum min at-tamadi fil batil. Kerana ini kaedah yang disebut oleh para ulama, kembali kepada kebenaran itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kita kekal di dalam kebatilan sedangkan kita tahu itu batil. Maka kadang-kadang ada benda yang sepatutnya tidak perlu menjadi isu, tapi oleh kerana ada muka dua orang ni jadi isu. Itu saya sembang dengan Prof Emeritus Datuk Ismail tadi. Kata program ni adalah program yang kontroversi. Kenapa? Kerana kita minta derma, minta sumbangan untuk dakwah, untuk program-program tahun ni. Kata benda ni biasa jadi buat. Ya, memang biasa. Orang lain buat tak kena, tapi kami buat kena. Sampai kena tuduh 16 juta dalam akaun. Tuan-tuan, kalau 16 juta dalam akaun, tuan-tuan tak nampak saya macam ni. Tak ada pakai kereta cabuk tu. Paling tidak ada driver 2-3 orang. 16 juta. Tapi inilah insan. Bila mana mereka memikirkan diri mereka, apabila ditegur, mereka fikir reputasi mereka telah jatuh, maka macam mana pun, walaupun tindakan yang dibuat itu tak salah, kena jadi nampak salah, maka mereka melampau bila bermusuh. Bila mana, tuan-tuan, kena keadaan ini? Kadang-kadang dalam dakwah ni yang terbaru yang kami kena. Dalam dakwah ini, kadang-kadang kena macam-macam. Walaupun kita tak buat banyak untuk Islam ni, sikit je lah benda yang kita buat, tapi ujian tu ada. Maka kita kena ingat, inilah sunnatullah. Dalam dakwah ini Allah Ta'ala kata, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Begitulah ketetapan Allah. Kami jadikan, kata Allah, ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Syayatinal insi wal jin. Yang mana musuh itu daripada kalangan syaitan, jin dan manusia. Yang mana kerja mereka ini nak memastikan dakwah ni berkubur. Walaupun kadang-kadang ada di kalangan mereka yang berperwatakan agama, tetapi mereka tidak berfikir untuk dakwah. Mereka berfikir untuk diri mereka sendiri. Maka sebab itu Nabi pesan di akhir zaman nanti apa? Du'at ila abwabi jahannam. Faman ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Nabi beri pesanan sungguh-sungguh akan munculnya golongan pendakwah ila jahannam, ila babi jahannam, yang akan du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang duduk di pintu jahannam. Faman ajabahum ilaiha, siapa yang ikut mereka, qadhafuhum fiha, mereka akan campak orang yang ikut masuk ke dalam jahannam. Ini yang kita bimbang. Maka ini sunnatullah. Jadi macam mana
nak jadikan cabaran, nak jadikan ujian ini paling tidak kita mampu tanggung. Tuan-tuan, tidak ada benda yang lebih baik melainkan kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala rakamkan banyak ayat bercerita dengan ujian-ujian yang pernah dikenakan kepada nabi-nabi terdahulu. Seperti mana kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wahai Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Tak tambah dakwah aku kepada mereka melainkan mereka tambah lari padaku. Dan aku ini, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini kullama da'autuhum, aku dakwah kepada mereka litaghfira lahum, supaya engkau ampunkan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan jari jemari mereka menutup telinga mereka. Maka bila kita baca ayat ni, baca ayat Nabi Nuh dakwah pada kaum dia beratus tahun, dan dia mengadu pada Tuhan, ya Allah, aku dakwah siang malam. Kita ni dakwah tak adalah siang malam. Ada masa kadang-kadang kita rehat, ada masa kadang-kadang kita buat dinner, ada masa kadang-kadang keluar lepak dengan kawan-kawan. Bukanlah siang malam. Tapi Nabi Nuh siang dan malam, dan kita yakin dakwah Nabi Nuh lebih baik berkali-kali ganda, 1000 kali ganda, bukan bahkan jutaan kali ganda daripada dakwah yang kita buat. Bila Nabi Nuh kata falam yaziduhum du'ai illa firara, tetapi mereka tambah lari daripada aku. Lagi aku dakwah siang dan malam, lagi mereka lari. Bukan hanya sekadar lari, setiap kali aku ajak mereka supaya engkau ampunkan mereka, wahai Tuhan, mereka tutup telinga. Tuan-tuan bayangkan kalau hari ini semua tutup telinga masa saya cakap. Semua tutup telinga, tak mau dengar. Ini adalah satu ayat yang kalau kita baca, kita akan fikir, tak banyak lagi aku kena ni, sikit lagi lah, boleh jalan terus, boleh makan lagi, boleh datang ke program iftar, orang datang ambil gambar kan kita, walaupun baju sempit sikit hari ni. Maksudnya dakwah kita belum lagi kena ujian yang seperti mana yang telah kena pada umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut, ayat Quran ni bukan hanya untuk kita, bahkan untuk Nabi juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, kami ceritakan, naqussu alaika min amba'ir rusul, kami ceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, supaya ma yuthabbitu bihi fuadak, supaya jiwa kamu menjadi teguh dan tegap, wahai Muhammad. Sebab Nabi juga kena ujian yang pelbagai. Bila Nabi baca ayat-ayat Al-Quran, Nabi akan lalu ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu, yang dihalang dalam dakwah, yang dikejar oleh musuh. Maka Nabi akan teguh jiwanya, jalan terus dalam dakwah ini. Begitu jugalah dengan kita, yang kita inginkan diri kita menjadi pewaris Nabi, maka kita kena ambil semangat daripada Al-Quran. Ya, kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita ni yang kadang-kadang bukan bagi semangat, tapi bagi lagi takut kan. Kita baca pula sunnah, kita baca pula sirah, tengok macam mana semangat Nabi bila mana berhadapan dengan orang-orang yang munafik, yang lebih teruk, lebih jahat daripada itu. Saya teringat kisah Al-Ahzab, perang Al-Ahzab, perang Khandaq, ketika mana Nabi dan para sahabat digertak dengan pakatan besar-besaran orang yang memusuhi Islam untuk serang Islam di Madinah, sehingga Nabi terpaksa bina parit dan berkubu dalam Madinah. Orang-orang munafik kata apa? Bukan nak bagi semangat. Orang munafik kata, Muhammad ni wa'adan, inna Muhammadan wa'adana bikanuzi Kisra wa Qaisar wa inna ahadana la ya'manu nafsahu 'ala al-gha'iti wal baul
Muhammad ni dulu bukan main janji dengan kita. Kononnya kita boleh dapat harta rampasan Rom dan Parsi. Tapi hari ini salah seorang daripada kita nak pergi buang air besar pun takut. Apa punya janji? Nampak sangat tak realistik. Tapi Nabi sabar. Nabi baca Al-Quran. Nabi ambil semangat daripada Al-Quran. Bahkan Nabi optimis satu hari nanti akan menang. Saya teringat satu kisah yang dibawa oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan. Ketika mana di zaman jahiliyah, kata Uthman bin Talha, seorang pemuda musyrikin pada zaman itu, Uthman bin Talha, dia kata orang-orang Quraisy ni biasanya buka Kaabah hari Isnin dengan Khamis. Ada seketika bila kami buka Kaabah, Muhammad masuk. Masa tu Nabi dah jadi Nabi. Dia masuk. Masa tu aku belum Islam. Aku marah kat dia, aku benci kat dia, bahkan aku hina dia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan satu hari nanti kunci pintu Kaabah ni akan ada pada tanganku. Dan aku akan beri kepada siapa yang aku mahu. Kata Uthman bin Talha, berlalu hari dan tahun, sehinggalah apabila sampainya waktu pembukaan kota Mekah. Nabi minta kunci Kaabah. Bila mana Nabi dah menguasai Mekah, Nabi minta kunci Kaabah. Mana kunci Kaabah? Bawa masuk. Apabila telah diserahkan kunci Kaabah kepada Nabi, Nabi panggil Uthman bin Talha. Nabi kata, nah Uthman, kunci ni kau pegang. Engkau jagalah Kaabah ni. Ingat tak dulu aku pernah bagi tahu kepada engkau bahawasanya satu hari nanti kunci ni akan ada pada tangan aku dan aku akan beri kepada siapa yang aku mahu. Ya, hari inilah hari yang dijanjikan tu. Aku beri kunci Kaabah ni pada engkau. Engkau jagalah Kaabah ni. Kata Uthman bin Talha, dengan ini aku beriman denganmu ya Rasulullah. Optimis. Optimis. Apa optimis? Sentiasa berfikiran positif. Insya-Allah, jika tujuan kita memartabatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ujian yang Allah Taala beri kadang-kala untuk menyucikan dosa dan mengangkat darjat. Jalan terus, mudah-mudahan dakwah ini akan menang. Walaupun bukan di atas tangan kita, mungkin juga di atas tangan anak murid kita, mungkin juga di atas tangan orang lain yang satu fikiran dan satu manhaj dengan kita. Usahalah, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan usaha berbanding daripada hasil. Cukup sekadar itu. Wallahu taala alam. Terima kasih Dr. Ruzaimi. Datuk, di samping Datuk nak sambung yang nombor 2 tadi, saya kira program iftar malam ni merupakan antara aktiviti yang besar selepas berpindahnya pusat pentadbiran IQ Malaysia dari Pulau Pinang ke KL ini. Dan saya juga melihat ada juga ramai juga wajah-wajah baru-baru yang hadir pada malam ini dengan niat untuk nak sertai program yang dianjurkan oleh IQ Malaysia ini. IQ Malaysia saya kira mempunyai satu sejarah yang panjang, yang penuh dengan warna-warninya, yang penuh dengan manis dan juga pahitnya juga. Ada yang mendapat kecaman, ada yang juga mendapat sanjungan, ada yang memuji, tak kurang juga ramai juga yang mengkejinya. Saya harapkan kalau boleh Datuk malam ini kongsilah dengan kami semua. Sedari hari pertama Datuk mengambil jalan untuk mengasaskan IQ ini sampailah sekarang ini, apakah pesanan yang Datuk nak sampaikan untuk kami semua untuk kami bawa balik malam ini? Silakan. Terima kasih pengurusi.
Tahun lepas saya beritahu, saya sebenarnya malas nak cerita benda tentang diri kita sendiri. Tapi saya sentuh sikit lah. Dakwah ni, kalau Allah tak suruh kita buat, ataupun kata dakwah ni sunat, saya ingat kalau pahala dia macam lebih kurang semayang sunat qabliyah dengan ba'diyah, kita pilih tak buat. Pasal benda ni susah. Kita pilih buat yang lain lah, buat korban ke, buat apa. Kerana dia cabaran, dia ujian. Apatah lagi kita pada satu zaman yang mana saya baca sehari dua lepas yang disebut oleh Al-Munziri dan Targhib Tarhib, riwayat yang mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi kontennya itu macam marfu'. Dia kata, wa kaifa bikum idza labisatkum fitnah? Apa akan terjadi pada kamu nanti apabila kamu diselubungi dengan fitnah? Yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. Orang budak-budak membesar dalam fitnah itu. Orang tua-tua pun dah tua dengan fitnah itu. Fitnah ni bukan fitnah tuduh orang bahasa Melayu ni. Fitnah maksud gangguan, kesalahan faham, penggugatan pada agama, cara salah faham terhadap agama. Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, wa tuttakhudhu sunnah, diambil fitnah itu sebagai sunnah. Sebagai riwayat, sunnatun mubtadi'atun yajri 'alaiha an-nas, sunnah yang bid'ah, ya, diambil sebagai perkara yang salah, yang mana manusia du ikut benda tu. Hat idza ghayyirat qila ghayyiratis sunnah. Kalau kita ubah, orang akan kata kita ubah sunnah. Sebenarnya dia bukan sunnah, tapi semua orang dah amal benda tu. Mata yakunu dhalik, bila benda itu akan berlaku? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum, idza qallat fuqaha'ukum wa kathurat qura'ukum, wa tufaqqiha li ghairi din wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Bila orang yang amanah ke orang politik ramai, para pemimpin ramai, apabila orang yang faqih kurang, yang baca ramai, termasuklah baca Quran, baca yang lain. Apabila orang belajar agama bukan kerana agama, apabila orang mencari dunia dengan menggunakan amalan agama, ketika itu fitnah akan meramuk, memenuhi manusia. Ketika itu sukar kita melaluinya. Banyak cabaran, dan apabila kita nak betulkan yang salah, kita yang dianggap menentang ahli sunnah wal jamaah. Dia pula ahli sunnah wal jamaah, boleh daftar sekali. IQ ni pertubuhan kampung sebelum dapat presiden dia orang bandar. Saya orang kampung. Saya memanglah, kalau mereka tanya pendapat saya, main majlis makan hebat-hebat je ni, saya tak berhenti lah. Saya buka puasa di IQ tahun sebelum daripada ni, kami makan pokok bawah pokok mutan aja lah. Pokok rambutan je lah. Tak cukup, saya bancuh Maggi kot tai. Tapi bila dia mai ke bandar, dia hebat lah. Dan kita terima lah perubahan dan IQ dibuat. Dulu saya muda, buat IQ ni lah pun tak apa lah tua. Kerana saya, Ustaz Rashid ada hidup sehat seperti dahulu dan sekarang sehat. Kami buat kena dakwah. Dulu ni kami kuno sikit, saya lah kuno. Lambang IQ saya tak bagi, pen IQ saya tak bagi. Saya tak mau orang membangga-banggakan dengan pertubuhan. Tapi bila lama-lama saya mula realistik lah. Zaman berubah. Bila saya tengok mereka buat ni, saya sebenarnya
syukurlah. Sekurang-kurangnya ada juga lah benda yang saya pernah asaskan. Mereka akan pergi mungkin insya-Allah lebih baik lah. Saya tak maulah cerita biarlah IQ telah berjalan, dia ambil kendali, ada sekolah, ada apa. Saya lihat sebahagian besar daripada cita-cita itu telah menjelma. Dahulu kami beberapa kerat orang. Ketika hari saya buka IQ di rumah saya, mengajak dalam rumah, ada orang kampung, kami mengajak kat geng-geng kampung. Dia main sambung rumah saya. Tak boleh nak kata apa, rumah kita dia pun main sambung sendiri. Ikat bata dengan tak ada bin apa semua, ikat macam tu ya. Bubuh dengan apa? Bubuh lantai lapik dengan tikar getah lah Syekh Wahab tak ada. Lepas tu buat kuliah besar sempit lah tempat ni. 2 kali pentas ni kot dah. Saya teringat orang yang saya panggil awal ialah Dr. Jihad daripada Thailand. Saya duduk depan dia, saya kata, "Doktor, saya minta maaf. Sebab doktor main tempat saya ni, kami ni baru mula dakwah sunnah ni. Tak ramai, lebih kurang 40 orang, 50 orang. Dia dah meninggal lah, rahimahullah Dr. Jihad. Dia kata kat saya, Syekh, ramai lain tak banyak ni. Ana dulu mula 2-3 orang lah, ceramah. Orang pecah kereta ana, orang pecah tayar kereta ana. Kat mana orang pergi macam-macam buat kan. Sehingga hari ni kita pergi tengok dah 4,000 orang, beratus-ratus orang setiap kuliah. Tapi kami bermula dengan susah. IQ juga bermula dengan susah. Hari ni boleh buat di PWTC ni kira hebat lah. Walaupun tak setaraf dengan UMNO, kira boleh buat hebat lah. Ada Datuk Seri Syahidan. Datuk Seri Syahidan sahabat saya. Orang selalu tanya saya sahabat saya. Saya cerita. Dia orang yang membantu banyak. Dia masih hidup. Boleh PBC kat dia. Badah duk tanya. Pak tanya, pernah kat satu hari Dr. Asri pergi minta duit kat Datuk Seri Syahidan untuk kepentingan dia. Datuk Seri bagi sikit duit, saya nak beli kasut ke, saya nak beli handphone ke. Pernah tak? Pergi tanya Datuk Seri Syahidan. Tapi dia membantu, saya beritahu. Alhamdulillah dakwah IQ ni, hal ni tidak berlaku lah. Semua orang IQ kita harap kekal atas semangat ini. Dakwah, untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena teruskan. Dan kadang-kadang ada ramai orang baru juga masuk dalam dakwah ni. Dia terkejut sikit. Kadang-kadang ada orang buat viral apa ke, oh terkejut. Kita kena terima hakikat. Ini adalah medan yang kita terpaksa masuk. Bila kita terpaksa masuk, kita mesti berjuang. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa ramai para nabi yang berperang, berjuang bersama dengan mereka, ribbiyun, para ulama, para amilin yang ramai. Tidak pernah mematahkan semangat mereka, melemahkan diri mereka di atas fitnah yang mereka kena pada jalan Allah. Dan tidak pernah mereka menyerah kepada musuh mereka. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tak adalah perkataan mereka dalam keadaan diuji itu, dalam keadaan diperlakukan itu, melainkan menyebut, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan berlebihan kami dalam tindakan kami. Tetapkanlah langkah-langkah kami dan menangkanlah kami ke atas orang-orang yang kafir. Dalam keadaan sukar, kita tak minta, ya Allah bagi kedudukan saya, dapat jadi mufti ke, dapat jadi menteri. Wa makana qaulahum illa an qalu
Rabbana ighfir lana. Dalam keadaan sukar, sahabat-sahabat sekalian, sebutlah Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Karena kita berdakwah untuk diri kita sendiri, karena kita nak selamat di segi akhirat. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan berlebih-lebihnya kami di dalam tindakan kami. Mungkin dalam dakwah kita pun terlepas cakap, kita pun terkasar dengan orang, kita pun ada ria, kita pun ada takabur, macam-macam dalam diri insan. Ampunlah kami, ampunlah berlebih-lebihnya kami dalam urusan kami. Wasabbit aqdamana, tetapkanlah langkah-langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabal akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan datangkan kebaikan di dunia dan cantikkan kebaikan di akhirat. Allah suka pada orang yang buat baik. InsyaAllah. Terima kasih. Hadirin hadirat sekalian, sebagai penutup untuk sesi malam ini, saya akan berikan peluang kepada Dr. Rozaimi selaku individu yang diamanahkan sebagai Presiden IQ Malaysia untuk memberikan pesanan dan juga ucapan terima kasih dan juga penghargaan untuk semua kita, dan kalau boleh berkongsi apakah yang ingin dibawa di era yang baru ini. Dipersilakan Dr. Rozaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sebutkan untuk round yang terakhir ini, untuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan mengambil semangat daripada Al-Quran. Seperti mana ayat yang saya baca tadi, wa kullan naqussu 'alaik min anba'ir rusul ma nuthabbitu fihi fuadak, ma nuthabbitu fihi fuadak. Semuanya kami telah ceritakan kepada kamu wahai Muhammad daripada kisah-kisah rasul yang terdahulu, yang mana kami gunakan untuk menguatkan jiwa kamu. Ada jiwa-jiwa yang rungsing, ada jiwa yang sedih dan terharu, tetapi kembalilah kepada Al-Quran, ambillah semangat daripadanya, dan mudah-mudahan apabila kita lalu ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala menyebut, adakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga sedangkan belum kena kepada kamu apa yang telah terkena kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Mereka diuji dengan penyakit, mereka diuji dengan kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka digoncang. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya berkata, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat hampir. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita jalan terus, insya-Allah. Tuan-tuan berikan semangat kepada IQ untuk terus memberikan keluasan kepada agama ini, memberikan kefahaman yang luas dalam Islam ini. Seperti mana Islam tidak pernah terkurung dalam mazhab, begitu juga Islam tidak pernah terkurung dalam mana-mana pertubuhan. Islam tidak pernah terkurung dalam mana-mana individu. Islam itu luas, tafsiran Islam itu luas. Selagi mana kita berpegang dengan disiplin, insya-Allah kita akan jalan terus. Tuan-tuan, saya sebagai Presiden IQ, saya mohon kemaafan jika ada kekurangan dalam majlis ini, dan saya juga nak mengucapkan ribuan penghargaan. Terima kasih, jazakumullahu khairal jaza kepada semua yang terlibat dalam penganjuran majlis ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan penyumbang-penyumbang dan hadirin dan hadirat. Begitu juga kita ada sahabat-sahabat daripada Singapura yang datang semata-mata untuk memeriahkan majlis dan bersama-sama dengan kita. Insya-Allah, berikan tumpukan untuk mereka atas sokongan yang mereka berikan. Daripada Singapura ada, daripada Sabah dan Sarawak juga ada, daripada Brunei juga ada sahabat-sahabat kita, dan kita bersatu insya-Allah di atas kalimah yang sama, cintakan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ambillah semangat daripada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.